Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera anak-anak semua. Apa khabar? Cikgu mengharapkan anak-anak pelajar semua sihat walafiat dan ceria di samping keluarga tercinta. Nama cikgu, Cikgu Wan Muhammad Nasir bin Wan Mahmud, guru sains dari SMK Kubang Krian, Kota Baru, Kelantan. Pada sesi ini, cikgu akan membincangkan mengenai teknik menjawab soalan peperiksaan iaitu soalan strategi berfikir nombor 11 dan 12 kertas 2 Sains SPM di mana peruntukan markah sebanyak 6 markah. Terdapat 4 jenis soalan yang biasa dan pernah keluar dalam peperiksaan SPM. Soalan tersebut adalah soalan mengkonsepsi ataupun soalan membina konsep, soalan menyelesaikan masalah, soalan membuat keputusan dan menilai, dan soalan wajaran. Pada sesi ini, cikgu akan membincangkan hanya satu daripada 4 soalan strategi berfikir, iaitu soalan membina konsep. Sebelum kita meneruskan perbincangan kita, eloklah kita melihat terlebih dahulu objektif pengajaran. Dalam perbincangan ini, cikgu harap anak-anak pelajar dapat memahami teknik serta dapat menjawab dengan betul mengikut kehendak dan peraturan pemarkahan yang akan dikemukakan ataupun yang ditanya dalam soalan SPM sebenar. Okey, seperti yang telah cikgu nyatakan tadi, sebanyak 6 markah yang diperuntukkan. Dalam soalan mengkonsepsi, anak-anak pelajar perlu yang pertama menyatakan maklumat, menyatakan 2 ciri sepunya, membina konsep awal, memberi contoh, memberi bukan contoh, dan akhir sekali membina konsep sebenar ataupun hubung kait ciri sepunya bagi membina konsep. Untuk memudahkan anak-anak pelajar menjawab, cikgu galakkan anak-anak pelajar menjawab dalam bentuk jadual. Dan di sini cikgu akan terangkan sedikit kriteria ataupun kata kunci untuk memudahkan anak-anak pelajar menjawab soalan membina konsep. Okey. Yang pertama, pernyataan maklumat. Peruntukan markah adalah sebanyak satu markah. Kata kuncinya ialah anak-anak pelajar perlu menukarkan grafik, tukarkan grafik kepada bentuk teks. Erti kata lain, hanya anak-anak pelajar menulis apa yang terdapat pada soalan. Selepas ni kita akan tengok contoh. Yang kedua, ciri sepunya peruntukan markah sebanyak 2 markah. Di mana kata kuncinya ciri sepunya ini bermaksud ciri yang sama terdapat pada kesemua objek ataupun yang ciri yang sama pada grafik. Dan pastikan anak-anak pelajar menyatakan dua ciri, iaitu ciri yang pertama dan ciri yang kedua. Seterusnya konsep awal. Konsep awal peruntukan markah sebanyak satu markah, di mana untuk membuat konsep awal, ciri 1 daripada ciri sepunya dan ciri 2 daripada ciri sepunya dimasukkan terlebih dahulu. Ciri 1 dan ciri 2 ialah kemudian tajuk pada grafik. Selepas ni kita akan tengok yang keempat, contoh lain. 1 markah, di mana anak pelajar perlu menyatakan satu contoh selain daripada contoh yang diberi. Manakala bukan contoh, iaitu contoh berlawanan. 1 markah juga diperuntukkan. Dan yang terakhir adalah konsep sebenar. 1 markah, di mana kata kunci untuk kita jawab, anak-anak pelajar perlu menyatakan tajuk pada grafik terlebih dahulu, ialah kemudian kata penghubung, dan ciri 1, dimasukkan ciri 1 dan juga ciri 2. Dan ciri 1, ciri 2 ni diambil daripada ciri sepunya tadi. Ciri 1 dan juga ciri 2. Jadi kita akan tengok soalan. Cikgu telah letakkan ataupun akan kita bincangkan beberapa soalan untuk memastikan kefahaman anak pelajar lebih jelas. Soalan yang pertama, ini merupakan soalan yang cikgu ambil, soalan SPM yang lepas. Rajah 1 menunjukkan objek-objek yang diperbuat daripada logam yang berbeza.
di mana dijelmakan dalam bentuk grafik. Logam. Logam ni adalah tajuk pada grafik. Ini adalah tajuk pada grafik. Okay. Iaitu ada mangga besi, ada wayar koprom, ada kuali aluminium dan juga barang perhiasan emas. Kaji setiap contoh di atas dan bina konsep logam. Jadi biasanya soalan ni akan nyatakan kehendak soalan. Tapi dalam konteks perbincangan kita, cikgu akan nyatakan ataupun kita akan bincangkan semua aspek. Keenam aspek. Okay? Yang pertama, pernyataan maklumat. Seperti yang telah cikgu jelaskan, kita tukarkan grafik ke dalam bentuk teks. Iaitu mangga besi, wayar koprom, kuali aluminium dan barang perhiasan emas adalah contoh objek diperbuat daripada logam. Okay? Dan diterima juga jawapan jika calon anak-anak pelajar menyatakan besi, koprom, aluminium dan emas adalah contoh logam. Jadi jawapan ini adalah dijelmakan ataupun ditukarkan daripada grafik ke dalam bentuk teks. Yang kedua, dua ciri sepunya. Okay, dua ciri sepunya, mesti anak-anak pelajar nyatakan dua ciri sepunya pada logam tu. Yang pertama, ini jawapan yang telah cikgu penuhkan. Yang pertama, sifat logam ya boleh ditempa, dan yang kedua mempunyai permukaan yang berkilat. Dan ada lagi sebagai contoh boleh mengkonduksikan arus elektrik ataupun boleh mengkonduksikan haba. Jawapan juga. Jadi soalan ini tanya dua ciri sepunya, eloklah anak-anak pelajar meletakkan hanya dua ciri sepunya. Seterusnya, konsep awal. Bagaimana kita nak jawab konsep awal? Iaitu kita mesti nyatakan ciri satu dan ciri dua. Okay, ciri satu boleh ditempa dan ciri dua permukaan yang berkilat adalah tajuk pada grafik adalah logam. Ini logam ni adalah tajuk pada grafik. Manakala contoh lain pula iaitu selain daripada besi, koprom, aluminium dan juga emas. Apakah contoh lain? Cikgu letakkan contoh magnesium. Selain daripada magnesium, anak-anak pelajar boleh juga menyatakan natrium, kalium, stannum, dan banyak lagi. Satu contoh, maka cikgu galakkan anak-anak pelajar letak ataupun nyatakan satu contoh saja. Kemudian bukan contoh, juga satu markah, iaitu berlawanan dengan logam. Iaitu bukan logam. Di sini cikgu letakkan karbon ataupun sulfur. Dan akhir sekali, konsep sebenarnya konsep sebenar ni dia terbalik daripada konsep awal. Okay? Di mana kita kena nyatakan tajuk pada grafik terlebih dahulu. Okay? Tajuk pada grafik iaitu logam. Tajuk pada grafik ialah bahan yang boleh ditempa. Ialah bahan yang boleh ditempa. Okey, bahan ini merujuk kepada kata hubung. Dan jawab seperti mana definisi secara operasi. Okey. Logam ialah bahan yang boleh ditempa adalah ciri yang pertama. Ini ciri yang pertama, boleh ditempa. Manakala ciri yang kedua adalah permukaan yang berkilat. Maka logam ialah ini error spelling kesilapan sedikit. Logam ialah bahan yang boleh ditempa, itu ciri satu, dan permukaan yang berkilat ni adalah ciri yang kedua. Jadi logam ialah bahan yang boleh ditempa dan permukaan yang berkilat. Ini contoh yang pertama. Jadi kita teruskan lagi dengan contoh yang kedua. Okey. Rajah menunjukkan 4 contoh variasi selanjar. Iaitu variasi selanjar, saiz tapak kaki, warna kulit, ketinggian dan juga lebar bahu.
Yang pertama tadi adalah saiz tapak kaki, warna kulit, ketinggian dan lebar bahu. Dan ini adalah tajuk pada grafik variasi selanjar. Kaji setiap contoh di atas dan bina konsep variasi selanjar. Bina konsep variasi selanjar. Okey, kita pergi kepada perbincangan. Okey, penyataan maklumat, kita nyatakan apa ataupun kita tukarkan grafik kepada dalam bentuk teks, iaitu ambil balik saiz tapak kaki, warna kulit, ketinggian dan lebar bahu. Okey, adalah contoh variasi selanjar. Okey. Dan yang kedua, apakah ciri-ciri sepunya? Okey, kita nyatakan dua ciri sepunya bagi variasi selanjar tadi, iaitu boleh diukur. Yang kedua, tidak menunjukkan perbezaan yang jelas dan ketara. Okey. Manakala konsep awal pula, okey, ciri sepunya dah kita dapat. Untuk dapatkan konsep awal, okey, anak-anak pelajar kena menyatakan ciri yang pertama terlebih dahulu, iaitu boleh diukur. Ciri yang pertama boleh diukur dan tidak menunjukkan perbezaan yang jelas adalah adalah apa? Adalah tajuk pada grafik, iaitu variasi selanjar. Okey, boleh diukur, tidak menunjukkan perbezaan yang jelas adalah variasi selanjar. Okey, tadi kita dah ada 4 dah dalam grafik, dan nyatakan satu contoh lain variasi selanjar. Kita tidak boleh ambil daripada yang telah dinyatakan tadi, warna kulit, ketinggian, lebar bahu dan saiz tapak kaki. Okey, selain daripada keempat-empat ni, ada lagi tak contoh lain? Ya, ada, iaitu berat badan. Manakala bukan contoh, apa maksud bukan contoh? Iaitu berlawanan, bukan variasi selanjar, iaitu variasi tak selanjar. Apakah variasi tak selanjar? Boleh tak anak-anak pelajar nyatakan? Ya, betul, iaitu jenis cap jari, jenis cuping telinga, kumpulan darah, jenis rambut dan juga warna iris mata. Anak-anak pelajar hanya nyatakan satu saja. Di sini cikgu letak 5 contoh ni untuk kita bincangkan. Dalam soalan sebenar, cikgu cadangkan dan pastikan anak-anak pelajar hanya nyatakan satu saja contoh atau satu saja bukan contoh. Sama ada nak letakkan jenis cap jari ataupun jenis cuping telinga ataupun kumpulan darah, jenis rambut ataupun warna iris mata. Dan konsep yang sebenar, dia punya kata kunci ataupun keyword, tajuk pada grafik. Apa tajuk pada grafik? Iaitu variasi selanjar ni. Variasi selanjar. Calon atau anak-anak pelajar tulis terlebih dahulu variasi selanjar ialah kata penghubung. Variasi selanjar ialah variasi dua ciri sepunya yang boleh diukur dan tidak menunjukkan perbezaan yang jelas. Jadi dua soalan yang telah kita bincangkan, dan cikgu harap anak-anak pelajar dapat memahami, dapat membuat jika soalan ini keluar dalam soalan peperiksaan nanti. Untuk memperkukuhkan lagi perbincangan kita, jom kita selesaikan soalan yang ketiga. Kita tengok soalan yang ketiga. Rajah 3 menunjukkan 3 contoh. 3 contoh patogen yang menyebabkan penyakit kepada manusia. Jadi patogen ini adalah tajuk pada grafik. Yang pertama dinyatakan bakteria, yang kedua protozoa dan juga yang ketiga kulat. Kadang-kadang dalam soalan dia boleh letakkan bentuk ataupun nama bakteria, terpulang kepada kehendak soalan lah. Dan kaji setiap contoh di atas dan bina konsep patogen. Bina konsep patogen. Jadi kalau kita tengok kat sini, apakah pernyataan maklumatnya? Yang telah cikgu jelaskan tadi, ambil daripada grafik dan kita tukarkan dalam bentuk teks, iaitu
anak-anak pelajar tulislah bakteria, protozoa dan kulat adalah patogen. Rujuk kepada ni adalah patogen. Bakteria, protozoa, kulat adalah patogen. Apakah ciri sepunya? Apakah perbezaan ketiga-tiga? Bakteria, protozoa dan juga kulat. Yang dikatakan patogen tadi. Ciri sepunyanya, yang pertama kita boleh katakan mikroorganisma yang menyebabkan penyakit, yang membawa penyakit. Yang kedua, mikroorganisma yang merosakkan sel perumah. Selain daripada itu juga, anak-anak pelajar boleh menyatakan, selain daripada dua ciri sepunya ni, ada satu lagi, anak-anak pelajar boleh nyatakan mikroorganisma yang berbahaya pun boleh. Jadi, di sini oleh kerana soalan hendak dua ciri sepunya, maka kita nyatakan hanya dua ciri sepunya. Manakala konsep awal, harap anak-anak pelajar boleh jawab konsep awal. Keyword dia ataupun kata kuncinya adalah ciri satu dan ciri dua ialah tajuk pada grafik. Itu ciri satu, mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Dah ada pada anak-anak pelajar tulis dalam perkara dua ciri sepunya tu. Dan ciri yang kedua dan mikroorganisma yang merosakkan sel perumah. Kalau kita tengok sini, mikroorganisma yang menyebabkan penyakit dan merosakkan sel perumah adalah patogen. Manakala contoh lain selain daripada tiga mikroorganisma ni, selain daripada bakteria, selain daripada protozoa, selain daripada kulat, apakah lagi contoh mikroorganisma yang kita klasifikasikan yang boleh menyebabkan penyakit? Iaitu virus. Virus dan bukan contoh. Iaitu ianya tidak menyebabkan penyakit. Itu boleh kita katakan alga, itu bukan contoh. Dan konsep sebenar, macam mana kita nak lakukan konsep ataupun kita nak tulis konsep sebenar? Terbalikkan daripada konsep awal, iaitu kita mesti nyatakan ciri. Kita mesti nyatakan tajuk pada grafik terlebih dahulu. Apa tajuk pada grafik? Iaitu patogen. Patogen ialah kata penghubung, iaitu mikroorganisma. Itu mikroorganisma itu kita katakan kata penghubung. Ciri satu yang menyebabkan penyakit dan ciri dua yang merosakkan sel perumah. Patogen ialah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit dan merosakkan sel perumah. Jadi anak-anak pelajar, kita telah selesaikan 3 soalan konsep. 3 soalan membina konsep. Mungkin yang untuk lebih mengukuhkan lagi kefahaman pelajar, jom sama-sama kita buat soalan yang keempat. Soalan yang keempat, Raja Empat menunjukkan 3 contoh sebatian organik yang digunakan dalam kehidupan seharian kita. Sebatian organik ni adalah tajuk pada grafik. Yang pertama adalah minyak zaitun, yang kedua adalah susu dan yang ketiga adalah nasi. Kaji objek dalam Raja Empat dan bina konsep sebatian organik. Boleh pelajar-pelajar? Alhamdulillah. Kita teruskan. Penyataan maklumat. Macam mana? Kita salin balik daripada grafik, iaitu salin minyak zaitun, susu dan nasi adalah kita rujuk kepada apa ni? Sebatian tajuk pada grafik. Ataupun anak-anak pelajar boleh
nyatakan juga, lupa cikgu nak bagi tahu. Anak-anak pelajar tulis minyak zaitun, susu dan nasi adalah contoh sebatian organik. Ambil daripada tajuk pun betul juga. Tidak menjadi masalah. Bermakna jawapannya dah ada pada kertas soalan anak-anak. Jika soalan ini keluar dalam soalan SPM nanti. Jadi, minyak zaitun, susu dan nasi adalah contoh sebatian organik. Apakah dua ciri sepunya? Apa dua ciri sepunya? Kita kena faham sebatian organik ni berasal daripada benda hidup. Ciri yang pertama, sebatian organik berasal daripada benda hidup, dan ciri yang kedua, larut dalam pelarut organik. Sebatian organik ni dia larut dalam pelarut organik. Dan konsep awal. Konsep awal, ciri satu dan ciri dua adalah iaitu tajuk pada grafik. Ciri satunya adalah berasal daripada benda hidup. Berasal daripada benda hidup dan larut dalam pelarut organik adalah ataupun ialah sebatian organik. Sebatian organik ni adalah apa ni? Ini adalah tajuk pada grafik. Manakala contoh lain, selain daripada ketiga-tiga ni, selain daripada minyak zaitun, selain daripada susu, selain daripada nasi, apakah contoh lain? Di sini cikgu letakkan latex ataupun lemak dan sebagainya, di mana anak-anak pelajar kena faham sebatian organik ni berasal daripada benda hidup. Contoh tu anak-anak boleh letakkan asalkan ianya berasal daripada benda hidup. Manakala bukan contoh, iaitu sebatian tak organik, berlawanan daripada berasal daripada benda hidup, iaitu apa berlawanan? Ianya berasal daripada benda bukan hidup. Apa? Iaitu kita boleh nyatakan kalsium karbonat ataupun batu kapur. Batu kapur ni adalah salah satu sebatian tak ataupun bukan organik. Kerana ianya bukan berasal daripada benda hidup. Dan yang terakhir sekali adalah konsep sebenar. Konsep sebenar, maka kita letak ataupun salin balik ataupun tajuk pada grafik itu, iaitu sebatian organik ialah selepas ialah kata penghubung, iaitu sebatian yang dua ciri sepunya, iaitu sebatian organik ialah sebatian ini adalah merujuk kepada kata hubung yang berasal dari benda hidup. Benda hidup ni merujuk kepada ciri yang pertama, dan larut dalam pelarut organik adalah ciri yang kedua. Bermakna kesimpulan yang boleh cikgu buat daripada keempat-empat penyelesaian contoh soalan yang telah cikgu kemukakan, penyataan maklumat ini dah ada pada kertas soalan calon. Cuma calon-calon ataupun anak-anak pelajar mesti mengetahui dua ciri sepunya dengan betul. Kalau anak-anak pelajar dapat menjawab atau menyatakan dua ciri sepunya dengan betul, cikgu yakin dan percaya konsep awal, contoh lain bukan contoh dan konsep sebenar, anak-anak pelajar boleh menyatakan. Dan suka cikgu ingatkan, kalau kita tengok di sini ada 7 markah. 1, 3 tambah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan hanya 6 saja yang akan ditanya. Maksud cikgunya hanya 6 markah saja yang akan ditanya untuk melengkapkan jumlah markah. Bermakna mungkin satu daripada 6 ni maksudnya mungkin tidak akan ditanya. Jadi calon-calon ataupun anak-anak pelajar perlu menjawab apa yang ditanya dalam soalan. Jadi sekali lagi cikgu ingatkan untuk perbincangan kita, 4 perbincangan kita tadi contoh soalan, kesemua ciri-ciri yang ada, yang sepatutnya ada pada soalan menyelesaikan ataupun soalan membina konsep, kita bincangkan. Jadi macam mana anak-anak semua, anak-anak pelajar boleh faham? Cikgu mengharapkan anak-anak pelajar dapat memahami apa yang pembincangan kita sekejap tadi, dan jika ada masalah, jika
anak-anak pelajar mungkin ada confuse ke, okay, bolehlah merujuk kepada guru mata pelajaran anak-anak sekalian. Okay? Cikgu mengharapkan anak-anak pelajar semua dapat memahami dan menjawab soalan membina konsep jika soalan ini keluar dalam soalan SPM akan datang. Okay? Dan jika anak-anak pelajar masih ada persoalan yang timbul, anak-anak pelajar bolehlah merujuk kepada guru mata pelajaran anak-anak pelajar. Okay? Usah malu bertanya. Pepatah Melayu mengatakan malu bertanya sesat jalan. Jadi setakat ini dulu pertemuan kita untuk sesi ini. InsyaAllah ada rezeki kita akan ketemu pada sesi yang akan datang. Dengan itu, cikgu akhiri sesi ini dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.